Assalamualaikum, selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita hari ini pada bahagian 2, 8.2 jadual berkala unsur moden. Baik, so ada 3 perkara yang kamu akan belajar hari ini. Yang pertama, prinsip susunan unsur. Yang kedua, susunan elektron unsur. Dan yang ketiga, pembentukan ion positif dan ion negatif bagi unsur. Baik, cikgu imbas dulu struktur atom yang kamu telah pelajari masa tingkatan 1 dan tingkatan 3. So, ada 4 komponen dalam atom. Nukleus, proton, elektron dan neutron. Okey, so kat mana kedudukan empat-empat ni? Okey, kesemua mesti tahu bahawa nukleus ni terdiri daripada 2 zarah iaitu zarah yang bercas positif iaitu proton dan juga zarah yang tak ada cas iaitu neutral yang dinamakan neutron. Okey, di samping tu nukleus ini juga dikelilingi oleh zarah yang bercas negatif iaitu elektron. Okey, yang pertama prinsip susunan unsur. Setiap unsur memiliki nombor protonnya sendiri. So, apa tu nombor proton? Nombor proton ialah bilangan proton yang terdapat dalam nukleus sesuatu atom. So, setiap unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton. Okey, ia disusun dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Okey, jom kita kaji unsur yang cikgu tunjuk ni dalam jadual berkala unsur moden. Dan nombor yang berada pada bahagian atas penjuru kiri merupakan nombor proton. Dan satu lagi nombor yang berada pada bahagian bawah adalah jisim atom relatif. Okey, so H ni merupakan simbol bagi unsur iaitu nama unsur di sini adalah hidrogen. Jadi nombor proton bagi hidrogen adalah 1 seperti yang kamu dapat lihat. Okey, bagaimana pula dengan unsur yang ni? Okey, apakah nombor proton bagi aluminium? Okey, betul 13. Okey, macam mana pula dengan klorin? Okey, 17. Alright, so sekarang cikgu ada quiz. Cikgu nak kamu tentukan simbol sebenar unsur-unsur ini. Okey, dengan merujuk kepada jadual berkala unsur moden. Okey, so A, V nombor protonnya adalah 7, W nombor protonnya adalah 18, X nombor protonnya adalah 20 dan Y nombor protonnya adalah 42. Okey, baik cikgu teruskan. Yang kedua iaitu susunan elektron unsur. Bagaimana elektron ini disusun? Okey, elektron disusun di sekeliling nukleus. Okey, dalam petala elektron. Okey, dia disusun dalam petala elektron yang berbentuk bulat ni lah yang kamu boleh tengok. So, elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu. Seperti yang kita semua tahu, nukleus berada di pusat. Okey, jadi merujuk kepada rajah ni, nukleus berada di pusat. Okey, bulatan yang paling dekat dengan nukleus dipanggil petala pertama. Okey, ini adalah petala elektron. Dan ini juga merupakan petala yang pertama yang mana petala pertama boleh memuatkan hanya 2 elektron sahaja. Okey, beranjak kepada petala yang kedua yang lebih luar. Okey, dinamakan petala kedua dan hanya boleh memuatkan sebanyak 8 elektron sahaja. Okey, beranjak kepada petala yang lebih luar iaitu petala ketiga. Okey, bilangan maksimum elektron yang boleh dimuatkan dalam petala ketiga adalah sebanyak 18. Alright, setiap unsur memiliki nombor protonnya yang tersendiri. Tapi bagi atom neutral, bilangan protonnya sama dengan bilangan elektron. Okey,
Jom kita tengok bagaimana susunan elektron dilukis. So susunan elektron boleh ditulis sebagai 2.8.6. Yang mana 2 merupakan bilangan elektron pada petala pertama. Ingat maksimum 2 kan? So 8 merupakan bilangan elektron pada petala yang kedua. Maksimum 8. Dan memandangkan sulfur memiliki 16 elektron. So selebihnya 6 lagi elektron boleh diletakkan pada petala yang ketiga. So berikutnya lukisan susunan elektron bagi magnesium. So memandangkan magnesium mempunyai nombor protonnya 12 dan nombor elektronnya 12. Bagaimana susunan elektronnya? 2.8.2. 2 elektron pada petala yang pertama, 8 elektron pada petala yang kedua dan 2 lagi elektron pada petala yang ketiga. Jom kita tengok macam mana susunan elektron dilukis. Ketiga, pembentukan ion positif dan ion negatif. Kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tak stabil. Maka atom-atom ni cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil. Jadi, atom neutral membentuk atom melalui pendermaan elektron yang berada pada petala yang lebih luar atau terima elektron pada petala yang terluar daripada atom lain. Jadi ini supaya dapat mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Sebagai contoh, unsur helium merupakan susunan elektron duplet kerana susunan elektronnya yang stabil dan mempunyai 2 sahaja elektron pada petala pertama. Manakala neon memiliki susunan elektron oktet. Kenapa? Susunan elektronnya stabil dan mempunyai 8 elektron pada petala yang terluar. Jadi apabila atom dia terima atau menderma elektron, atom tersebut menjadi zarah bercas iaitu ion. So ada 2 jenis ion, ion positif dengan ion negatif. So ion positif ni terbentuk apabila atom unsur logam menderma elektron. Manakala ion negatif ni dia terbentuk apabila unsur menerima elektron. Contoh kita tengok pada magnesium. Magnesium ni dia ada 12 elektron. So susunan elektronnya adalah 282. Jadi untuk mencapai susunan elektron yang oktet, yang stabil, atom ni menderma 2 elektron pada petala yang terluarnya. Dia derma. Jadi dia membentuk ion magnesium. Dan kamu boleh lihat ada kurungan 2 tambah. Maksudnya dia telah mendermakan 2 elektron kepada unsur yang lain. Macam mana pula dengan klorin? Klorin ada 17 elektron. So susunan elektronnya adalah 287. Jadi untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, atom ni dia menerima 1 elektron daripada unsur lain. So dia menerima elektron, jadi atom klorin membentuk ion klorida. 288. Seperti yang kamu tengok, dia dibuat kurungan dan ditandakan negatif, bermaksud menerima 1 elektron. Atom cenderung untuk capai susunan elektron yang stabil.
Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara dia sama ada menderma atau menerima elektron daripada atom yang lain. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Okey, harap kamu fahamlah bagaimana prinsip susunan unsur, susunan elektron dengan pembentukan ion positif dengan pembentukan ion negatif.